Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murid-murid sekalian, insyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita pendidikan Islam tajuk adab. Okey. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin. Baiklah murid-murid, hari ini apa kita nak belajar ialah adab berjual beli dengan berhemah. Okey, adab berjual beli dengan berhemah. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini yang pertama ialah menyatakan pengertian dan hukum jual beli berdasarkan dalil nakli. Yang kedua ialah menerangkan adab berjual beli. Baik, ini gambar di sekolah. Di sekolah kita ada kantin sekolah. Yang kedua, kita ada korporasi sekolah. Jadi dua tempat inilah biasanya berlaku urusan jual beli. Jadi bila kita berurus niaga ataupun berjual beli, mesti ada adab-adab yang mesti kita terapkan. Sebab Islam mengajar kita segala-galanya, termasuklah macam mana cara nak menjual atau macam mana cara untuk membeli dengan beradab. Pengertian jual beli. Okey, kita tengok apakah maksud jual beli. Jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Jadi secara mudahnya, jual beli ini ialah pemilikan harta. Asalnya sesuatu benda itu bukan milik kita, ataupun sesuatu manfaat itu bukan milik kita. Tapi dengan berlakunya urusan jual beli, kita bagi duit ke ataupun persetujuan ke, maka barang yang kita hendak itu menjadi milik kita. Okey, itu yang dimaksudkan dengan jual beli. Dalil nakli jual beli. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sekali lagi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, yang bermaksud padahal Allah taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ini dalil bahawa Allah itu menghalalkan urusan jual beli dan mengharamkan riba. Baiklah, hukum jual beli harus selagi memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Jadi maksud harus ialah dibolehkan berjual beli selagi kita memenuhi syarat-syarat jual beli. Sekiranya ada syarat-syarat jual beli itu tidak dipenuhi, maka hukum yang harus itu boleh berubah, boleh menjadi makruh, boleh menjadi haram dan sebagainya. Namun apabila memenuhi syarat-syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam Islam, maka hukumnya dibolehkan, harus. Okey, adab berjual beli. Okey, adab berjual beli yang pertama, adab sebagai seorang penjual. Okey, adab sebagai penjual yang pertama, mesra dan mudah senyum. Okey, kita berurus niaga dengan manusia, dengan pelanggan kita kena mesra dan mudah senyum. Sebab senyum itu pun satu sedekah. Yang kedua, jujur, berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Okey, kita kalau berniaga tak boleh tipu. Ya, memang urusan jual beli itu harus. Tapi apabila kita tipu timbangan yang asalnya pelanggan 1 kilo, kita kurangkan jadi 900 gram sahaja, itu dah tipu dan urusan jual beli itu haram hukumnya. Dan tiga,
menjual barang yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur babi. Okey, kita mesti selaku penjual mesti kena pastikan barang yang kita nak jual itu mestilah halal dan berkualiti. Okey, halal dari sudut syarak. Okey, halal dari sudut syarak dan berkualiti. Tidak boleh kita bagi tahu ataupun claim bahawa barang kita itu bagus, baik, tapi rupa-rupanya barang itu tidak bagus, tidak baik, akhirnya rosak dan sebagainya. Dan tidak boleh jual benda-benda yang haram seperti arak, dadah ataupun yang ada unsur-unsur babi. Apabila ada je benda-benda ini tidak dipenuhi syarat-syarat ini, maka jual beli yang asalnya hukumnya dibolehkan ataupun harus itu akan bertukar menjadi haram. Okey, kita nak beli pun tak boleh, yang penjual pun tak boleh nak jual. Haram hukum dia. Okey, ada penjual lagi mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Ya, selepas orang beli barang kita dan sebagainya, urusan selesai, kita ucapkan terima kasih kan. Macam biasalah, terima kasih, sila datang lagi dan sebagainya kan. Itu adab kita. Sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Ya, pelanggan ni macam-macam. Biasalah berurus niaga dengan manusia. Tidak boleh kita nak marah-marah, tak boleh nak kita nak kasar-kasar. Kita kena layan pelanggan kita elok-elok. Sekiranya pelanggan kita nak detail maklumat barang itu, kita kena bagikan. Tak boleh rahsia dan sebagainya. Kena layan elok-elok pelanggan kita. Itu kena sabar. Kena sabar. Yang keenam, tidak monopoli barang untuk dijual dengan harga yang tinggi dan hanya mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya. Maksudnya monopoli ni kadang-kadang apabila seorang itu dia banyak duit dan sebagainya, dia borong dalam jumlah yang besar, jadi barang tersebut hanya ada di kedai dia sahaja. Bila begitu, ada yang peniaga ini dia menaikkan harga sesuka hati, sebab dia je ada barang tu, jadi nak tak nak orang terpaksa beli, akhirnya dia menaikkan harga dan meraih keuntungan yang berlipat kali ganda. Itu tidak elok. Okey, itu bukan adab yang bagus. Okey, selaku penjual. Yang ketujuh, mengelakkan elemen riba. Riba ni maksudnya ada unsur-unsur penindasan. Contohnya beli pada harga sekian-sekian, tapi bulan-bulan bayar lebih daripada harga yang sepatutnya dibayar. Itu maksudnya ada unsur riba. Itu maksudnya ada penindasan kepada pembeli. Okey, jadi riba ni banyak. Jadi tidak usah nak terangkan di sinilah. Tapi riba ni ada unsur penindasan penjual terhadap pembeli, itu dilarang oleh agama. Adab pembeli. Selaku pembeli, kita berkomunikasi secara baik. Okey, apa yang kita nak beli, kita bagi tahu dengan jelas. Kita bagi tahu dengan jelas apa yang barang kita nak beli, bagaimana rupanya, setuju dengan harga berapa dan sebagainya. Kena komunikasi dengan jelas. Yang kedua, tidak membeli barang yang haram seperti arak, dadah, ada unsur-unsur babi dan sebagainya, itu tak boleh beli. Okey, seperti yang kita sebut tadi, haram hukum dia. Yang ketiga, menyenangkan urusan penjual. Okey, kita menyenangkan urusan penjual. Tak payahlah kita nak merumit-rumitkan keadaan. Kalau kita dah setuju, kita dah suka dengan barang tersebut dan sudut harga dan sebagainya, kita memudahkan urusan penjual. Keempat, tenang dan tidak banyak kerenah. Okey, jangan pula kita banyak kerenah menyebabkan penjual rasa berat untuk melayan kita dan sebagainya. Itulah adab kita kan. Kita menyenangkan penjual, insya-Allah penjual pun akan menyenangkan kita. Mungkin dapat diskaun dan sebagainya kan. Kita tak tahu kan. Yang kelima, sabar menunggu giliran ketika membeli. Ialah
Lagi kan musim-musim sekarang, kadang-kadang kedai penuh. Okay, sambungan tadi terhenti. Okey, yang kelima, sabar menunggu giliran ketika membeli. Kena sabar, kan? Kalau perlu beratur, kita kena beratur. Kalau kata perlu tunggu, penjual sedang melayan pelanggan lain, kita kena sabar, kan? Tak boleh kita buat kecoh-kecoh, tak boleh. Tak beradab. Okey, berterima kasih telah selesai urusan. Kita kena berterima kasih penjual dan layan kita dan sebagainya. Apa keperluan kita dia penuhi, kita kena ucapkan terima kasih. Itu adab kita, kan? Yang ketujuh, mengelakkan pembaziran. Kalau kita beli satu barang tu, ikutlah mengikut. Yang pertama, ikut kemampuan kita. Yang kedua, ikut keperluan kita. Jangan kita perlukan sedikit tapi kita beli banyak, menyebabkan berlakunya pembaziran. Biasanya makanan kita hanya perlu makan semangkuk nasi dah kenyang, tapi kita beli 3 bungkus, akhirnya membazir, kan? Membazir itu amalan syaitan. Yang ke-8, bertimbang rasa, terutama ketika kekurangan sukatan barang. Ya, kadang-kadang peniaga ini dia bukan niat nak tipu, kan? Bukan niat nak tipu ataupun sebagainya, tapi mungkin tersalah dan sebagainya. Kalau ada terkurang sikit je, kan? Kalau 1 kilo tu yang sepatutnya 1000 gram tapi 980 gram, kurang 20 gram sahaja untuk cukup 1 kilo. Kita bertimbang rasa lah. Mungkin dia terlepas pandang ataupun tersilap dan sebagainya. Tapi kalau boleh nyatakan ketika kita sedar kalau itu berlaku, boleh bagi tahu pada penjual. Kena ada komunikasi yang baik. Sekian sahaja. Ustaz harapkan kamu faham pelajaran kita pada hari ini. Jadi secara mudahnya, konklusinya, apa-apa sahaja urusan jual beli, mestilah kita adakan komunikasi yang baik dengan penjual ataupun dengan pembeli. Yang kedua, hukum jual beli itu harus sehinggalah ada benda-benda yang menyebabkan hukumnya menjadi haram, seperti kita membeli arak ataupun jual arak dan sebagainya. Ada benda-benda tersebut automatik akan menjadi haram dan sebagainya. InsyaAllah kita harapkan semua dapat mengamalkan adab berjual beli ini dalam kehidupan seharian, insyaAllah. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.